Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini Muallimah nak ajar tajuk perkembangan dakwah dari sudut muamalah. Okey. Semua orang boleh buka muka surat 27. Okey, kita baca sama-sama ya. Muallimah terangkan mana yang mampu. Orang sedang berniaga. Allah menciptakan manusia dengan pelbagai rupa, bentuk dan kelebihan berbeza-beza. Sudah tentu ada hikmah di sebalik kejadian ciptaan Allah ini. Betul. Apa yang Allah cipta pasti ada kelebihan. Manusia ni sifat dia masing-masing kelebihannya berbeza-beza. Jadi setiap orang kelebihan dia berbeza-beza. Jadi setiap orang ada function dia di mana dia berada. Okey. Kita sambung. Manusia tidak boleh hidup bersendirian. Manusia saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Manusia tidak boleh hidup tanpa bantuan orang lain. Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia dengan kemahiran dan kebolehan yang berbeza-beza. Allah telah memberikan kepada manusia akal fikiran supaya manusia dapat berfikir dan memerlukan antara satu sama lain. Sebagai contoh, okey, ini contoh dalam hal dengan hal jual beli. Pinjam meminjam, upah mengupah, gadaian, sewa menyewa dan pelbagai cara lain berkaitan dengan kemahiran masing-masing. Ini contoh kalau berlakunya muamalah kan. Mesti kena ada penjual, mesti kena ada pembeli. Dalam proses itu pun pasti akan ada yang pinjam meminjam. Jadi setiap orang ada function dia yang tersendiri. Okey, kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, konsep muamalah. Muamalah ialah segala perkara atau hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Muamalah juga boleh ditakrifkan sebagai perhubungan manusia dengan manusia bagi memenuhi keperluan jasmani dan rohani. Faham tak ayat ni? Okey, muamalah ni maksudnya kalau seseorang ingin membeli barang dengan seseorang yang lain, jadi dia saling memerlukan di antara satu sama lain untuk memenuhi keperluan jasmani dan rohani. Okey, faham tu. Sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan Islam di zaman Nabi dulu, sistem jual beli tidak teratur. Ianya dipenuhi dengan tipu helah, kezaliman dan penipuan. Setelah kedatangan Islam, Nabi Muhammad mengajar manusia sistem jual beli yang adil dan mengikut syariah Islam tanpa berat sebelah. Setiap manusia mendapat hak mereka dengan adil dan saksama. Ini yang Nabi cuba perbaiki sebelum adanya Islam. Sehingga sekarang ni kita masih lagi mengamalkan cara hidup Islam yang telah Nabi ajarkan. Okey, kita buka muka surat 29. Kedatangan Islam telah menyedarkan mereka bahawa perbuatan yang mereka lakukan sebelum ini adalah salah. Jadi masyarakat dia baru tersedar bila Nabi terangkan cara yang betul dalam muamalah. Ini kerana Islam telah memberi garis panduan, tunjuk ajar dan contoh dalam urusan muamalah manusia. Nabi dah ajar, barulah mereka sedar itu adalah kesalahan. Nabi Muhammad mengajar supaya manusia bersikap jujur. Itu yang paling penting ketika melakukan muamalah. Dan amanah. Jujur, amanah dalam urusan bermuamalah. Muamalah melibatkan harta benda, kekeluargaan, jenayah, hukuman dan lain-lain lagi. Kenapa Muallimah kata mesti kena ada sikap jujur dan amanah? Sebab waktu zaman Nabi dulu ada di antara penjual yang tidak jujur dengan barang yang dia jual kepada peniaga, kepada pelanggan, kepada pembeli. Sebab apa? Contoh awak tengok gambar-gambar ni. Tengok gambar ni contoh. Penjual dia membuat timbangan tidak sama dengan harga. Contohlah berat dia 1 kilo, tapi harga dia macam 2 kilo dekat pembeli. Jadi itu yang dikatakan salah. Banyak yang tidak jujur, tidak amanah kepada pelanggan. Jadi
penjual banyak menipu. Maknanya itu bukan hak pelanggan, pembeli sepatutnya kena ada hak membeli. Dia ada hak. Sebab itulah kita sebagai pelanggan pun kena bijak, pandai bandingkan harga mana yang lebih murah ke apa kan. Okey, sambung sebelah. Muamalah harta benda adalah berkaitan tentang jual beli harta, harta sewa, harta pawah, harta pusaka, harta wakaf, harta pemberian hibah, harta hadiah, harta rampasan perang, yakni dalam peperangan jihad, dan harta baitul mal. Allah telah menegaskan tentang jual beli yang bermaksud, dan Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini yang ada. Riba ni bunga tau. Zaman Nabi dulu pun ada yang mengamalkan riba ni. Dia menjual, contohlah, menjual barang, lepas tu kalau macam pelanggan, pembeli tu tak ada duit, dia berhutang. Bila nak bayar balik, tiba-tiba ada bunga. Tak sepatutnya kita buat macam tu. Tidak boleh. Okey. Muamalah keluarga pula ialah berkaitan perkahwinan, pembayaran mahar, pemberian nafkah, penceraian dan iddah bagi penceraian. Ini bagi muamalah dalam keluarga. Bila kita nak berkeluarga, mesti kena faham apa itu, berapa jumlah yang berkaitan dengan perkahwinan, maharnya, nafkahnya, penceraian. Ni semua yang berkaitan dengan keluarga. Okey, kita boleh tengok bawah pula. Islam menjelaskan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga bagi menjamin keharmonian hidup berkeluarga. Islam turut menerangkan batas-batas pergaulan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak dalam hubungan kekeluargaan. Pasal keluarga ni paling senang lah. Maknanya rasa semua dah faham. Mesti menjaga, kalau bagi yang kalau bila dah ada keluarga, mesti kena tahu berapa nak kena bayar nafkah. Itu pun muamalah. Lepas tu tempoh-tempoh yang tu kena faham juga. Okey, kita buka muka surat yang terakhir, muka surat 31. Okey, nanti awak baca surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan kerana gila. Dan demikian itu kerana mereka berkata bahawa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah dah cakap dalam Al-Quran dah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tak boleh. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehinya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jelas dalam Al-Quran Allah dah terangkan, Allah dah terangkan tentang halalnya jual beli dan mengharamkan riba. Allah dah beri peringatan, kalau kita buat maka kita yang dapat. Tapi kalau kita masih lagi mengamalkan riba, maka nerakalah tempatnya. Okey. Untuk menjamin keadilan dan mengelakkan penipuan dan kezaliman, terdapat dua kategori dalam muamalah, iaitu halal dan haram. Dua je. Tak banyak, dua sahaja.
Pendekatan ini memberi kesan kepada seorang yang mahu menjalankan muamalah dengan orang lain. Mereka hendaklah menilai sama ada perbuatan yang dilakukan haram atau halal di sisi Allah. Muamalah halal ialah muamalah yang diharuskan dan orang Islam dibenarkan melakukannya. Muamalah haram pula ialah muamalah salah dan tidak mengikut landasan Islam dan mendapat dosa. Perkara ini banyak diterangkan dalam bidang fiqh. Okey, kalau muklimah dah bacakan ni, muklimah rasa semua dah faham apa itu muamalah, jual beli, dan apa yang Allah suruh kita lakukan adalah menghalalkan apa yang Allah suruh adalah muamalah mesti dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Kalau kita nak berniaga, bolehkah kita jual barang curi? Tak boleh kan? Mesti kita kena keluarkan modal untuk dapat barang dan jual kepada pelanggan, kepada pembeli. Dan dari situlah baru kita akan dapat untung. Untung tak banyak tak apa, asalkan kita jujur dan amanah. Okey. Itu sahaja daripada Mukadimah. Okey, untuk kerja nanti besok Mukadimah akan bagi dalam grup ya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.